Baik, pantau agenda reformasi. Jika tadi kita bercakap berkenaan dengan sukan, sekarang ini kita nak bercakap berkenaan dengan Hari Deepavali, berkenaan dengan aliran trafik yang mana dalam berita yang kami kongsikan juga dijangka meningkat. Aliran trafik dijangka meningkat mulai esok, iaitu pada hari ini sebenarnya, dengan jangkaan 2.62 juta kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya utama menuju pantai timur, utara dan selatan. Dan susulan sambutan Deepavali pada tahun ini. Dan Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya LLM iaitu Datuk Sazali Harun berkata 2.13 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya di bawah kumpulan PLAS 198,000 menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Kara, 78,220 menggunakan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1, 59,220 lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 dan 153,700 menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE. Dan bagi mendepani peningkatan trafik, katanya LLM telah mengarahkan semua syarikat konsesi lebuh raya untuk melakukan persediaan rapi agar perjalanan pengguna lebuh raya selamat dan lancar sepanjang tempoh ini. Dan pada jam ini kita nak bersama dengan Profesor Dr. Rosmi Ismail beliau merupakan pakar keselamatan trafik UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih dan selamat petang Profesor Dr. Rosmi Ismail kerana menyertai kita dalam segmen pantau agenda reformasi pada hari ini. Kita nak tanyakan apa yang harus menjadi tumpuan dan apa persiapan awal yang harus dilakukan oleh pengguna lebuh raya menjelang sambutan Hari Deepavali. Prof. Okey, terima kasih. Kita akan berhadapan dengan suatu situasi di mana lebih daripada 2.6 juta kenderaan akan bertaburan di seluruh pelosok negara. Okey. Ini adalah satu budaya, satu fenomena bila tibanya musim perayaan. Dipanggil sebagai festive season juga ya. Tak kira lah perayaan apa pun di Malaysia ni memang kaya dengan public holiday kan. Jadi orang akan mengambil kesempatan untuk sama ada balik kampung, bercuti ataupun makan angin dan sebagainya. Dan sudah semestinya jalan raya akan menjadi tempat yang paling berisiko tinggi kepada pemandu dan juga pengguna jalan raya. So saya nak memberi peringatan kepada semua pemandu, semua pengguna, semua penunggang motosikal, pembonceng motosikal supaya sedarlah bahawa negara kita setiap tahun merekodkan 6,000 lebih kematian setiap tahun. Jadi kalau kita buat secara purata, setiap hari lebih kurang 14 ke 15 orang akan mati di atas jalan akibat kemalangan. Dan sewaktu musim perayaan dia akan lebih, kadarnya lebih, iaitu boleh mencapai setinggi 18 hingga 20, pada kes sampai 26 kes kematian satu hari di waktu musim perayaan. Tak kiralah perayaan apa pun ya. Itu adalah hakikat yang kita kena terima. Jadi saya nak mengingatkan supaya semua pemandu, semua pengguna mengambil beberapa langkah. Yang pertama, langkah yang pertama adalah merancang perjalanan anda. Kalau boleh jangan terperangkap dengan massive traffic jam. Kalau kita tahu waktu-waktu tertentu adalah waktu orang keluar, so cuba kalau boleh elakkan kita daripada sebahagian daripada yang sibuk itu. Jadi kalau kita boleh cari masa-masa yang lain. Merancang perjalanan anda. Yang keduanya, sebelum kita bergerak, sebelum kita menghidupkan enjin, perlu kita pastikan kereta sudah pun kita servis. Sebelum memulakan perjalanan, kereta sudah dipastikan selamat. Enjin sudah diservis, tayar sudah dicek dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi pihak pemandu, pemandu dan pengguna jalan raya, mereka seharusnya juga seperti enjin kereta. Kalau enjin kita pergi servis, kita juga kena servis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena servis supaya kita sentiasa segar dan bertenaga. Jangan kita sampai tak tidur malam ataupun hanya tidur dalam jumlah yang beberapa jam saja ataupun kurang daripada itu. Dan ini boleh menjejaskan kita punya kapasiti untuk kita kontrol perjalanan kita tu. Kita sebagai pemandu, kita pastikan kita sentiasa dalam keadaan segar. Dan kalau kita rasa mengantuk, kalau kita rasa letih, saya rasa perlu kita mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Dan tuan dan puan sudah tahu apa langkah-langkah
yang paling sesuai. Jadi kalau kita melihat kepada kajian-kajian yang telah dilakukan misalnya oleh saya sendiri pun tentang manusia boleh membawa kenderaan selama lebih kurang maksimum dia dalam 1 jam ke 2 jam setengah. Maksimum. Ada orang 1 jam setengah, ada orang 2 jam setengah. Selepas itu dia akan menunjukkan tanda-tanda mula dengan kebosanan, kemudian terus kepada keletihan dan boleh menyebabkan adanya elemen-elemen kita panggil sebagai mengantuk. Micro sleep ini bahaya. Banyak kes yang kalau kita lihat beberapa hari yang kebelakangan ini, banyak kes kemalangan, jatuh gaung, aksiden sana sini adalah sebahagian daripada pemandu yang letih. Ya, so kena hati-hati yang itu. Kemudian yang ketiga, pastikan anda sewaktu memandu anda menjaga kesihatan mental. Kena jaga kesihatan mental. Elakkan daripada, ialah bila jam ni macam-macam boleh berlaku kan. Kita hilang sabar, kita akan cepat marah, kita jadi sensitif. Mulalah kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Misalnya memotong dalam keadaan berbahaya, double line dan sebagainya. Ataupun kita menciluk, marah dan sebagainya. Memadu terlalu laju dan sebagainya. Jadi ini semua perkara yang boleh mengundang kepada risiko kemalangan jalan. Jadi kalau boleh, jaga kesihatan mental kita, be cool, relax. Walaupun jam kita relax, kita buat apa yang patut sewaktu dalam kenderaan ya. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh semua pemandu di Malaysia. Saya percaya anda semua ingin sampai dengan keadaan baik, sama ada nak jumpa dengan saudara mara atau apa-apa saja saudara nak buat, pastikan anda selamat pergi dan selamat balik. Sila amalkan apa yang saya sebut tadi. InsyaAllah anda akan selamat. Be cool, relax, saranan, cadangan yang ringkas namun padat yang boleh penonton dan juga pengguna lebuh raya ketika musim Deepavali ini ambil sebagai iktibar untuk mengelak daripada berlakunya kemalangan. Satu perkara penting juga kita nak sebut sekarang ini, cuaca tak menentu ya Profesor. Kalau kita lihat kepada kawasan RNR ini memainkan peranan penting untuk pengguna berhenti, berehat seketika. Apa saranan yang Prof boleh nyatakan di sini untuk pengendali lebuh raya, begitu juga pengguna dan juga pengendali RNR? Saya percaya pihak pengendali RNR sudah pun bersedia dengan jumlah kapasiti yang di luar jangka. Dan saya melihat sendiri pengalaman-pengalaman kadang-kadang mereka terpaksa duduk di tepi-tepi pagar, di tepi jalan, tepi longkang kerana tidak ada tempat. Jadi saya rasa bolehlah kalau pihak-pihak yang berkenaan menyediakan fasiliti tambahan macam toilet yang mudah alih yang boleh ditambah dengan jumlah yang banyak. Kemudian tong-tong sampah kena tambah juga kadang-kadang merata-rata. Mereka bukan nak buang tetapi oleh kerana tidak ada ruang, tidak ada tempat tong sampah untuk dibuang menyebabkan bila kita lihat tu teruk sangat macam bukan negara kita, seperti negara yang belum maju lah, yang ketinggalan lah, maksudnya budaya bukan orang budaya Malaysia. Jadi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemantauan dan juga tindakan proaktif dari pihak yang berkenaan lah. Jadi kita tahu ruang memang tak cukup, pengguna juga mesti sabar. Janganlah kita nak guna toilet tu sampai 2 jam. Itu masalah ya. Kita nak guna toilet sampai 2 jam, nak guna tempat itu ini sampai lama-lama. Jadi akhirnya yang lain-lain tu jadi panjang queue-nya. Jangan menyebabkan masalah orang kata bukan saja traffic jam tetapi tempat rehat pun jadi jam. Cuba elakkan itu. Be considerate, bertoleransi agar setiap pengguna dapat menggunakan setiap fasiliti dengan selesa. Terima kasih kepada Profesor Dr. Rosmi Ismail, pakar keselamatan trafik UKM kerana bersama kita dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Bukan saja kita bercakap berkenaan dengan sukan, kita mengulas berkenaan dengan keselamatan jalan raya ataupun kesesakan trafik yang mana lebih 2 juta pengguna lebuh raya dijangka memenuhi lebuh raya di Semenanjung Malaysia, dan kerajaan juga pada Isnin telah mengumumkan pemberian tol percuma di semua lebuh raya selama 2 hari bermula
hari ini sehingga 30 Oktober Rabu sempena dengan Deepavali. Dan untuk kemudahan pengguna lebuhraya, Sazali berkata pusat pengurusan trafik LLM akan beroperasi 7 pagi hingga 10 malam dan pengguna boleh mendapatkan status semasa trafik lebuhraya atau sebarang insiden lebuhraya menerusi media sosial rasmi LLM dan syarikat konsesi atau menghubungi pusat pengurusan trafik LLM. Selamat menyambut Deepavali kepada yang menyambut hari Deepavali dan semoga selamat pergi dan juga selamat kembali sempena musim perayaan ini. Teruskan berhati-hati. Saya Nixon Nyambar. Itu sahaja untuk pantau agenda reformasi untuk hari ini dan kita jumpa lagi.